Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu akan mengajar anak-anak PSW tingkatan 1 di bawah tajuk bab 4 iaitu bentuk. Okey, objektif bentuk sebagaimana yang anak-anak pelajari di tajuk-tajuk yang lain antaranya ialah memahami unsur bentuk, seterusnya mengeksploitasi dan aplikasi unsur bentuk bagi mengukuhkan kefahaman terhadap bahasa seni visual. Seterusnya adalah menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan sebagaimana anak-anak diberi tugasan. Dan yang keempat adalah menghayati hasil karya seni visual. Jadi kita lihat sekarang apakah yang didefinisikan bentuk. Bentuk mempunyai jisim dan isi padu. Ia mempunyai lebih daripada dua permukaan. Dan bagi arca, ia dalam bentuk 3D dan sekiranya dalam bentuk 2D, ia selalunya bagi karya catat. Okey, seterusnya kita lihat kepada jenis bentuk. Bentuk mempunyai dua jenis iaitu bentuk konkret yang mana bentuk konkret selalunya dalam sifat dia 3D iaitu boleh disentuh, dilihat dan dipegang. Selalunya anak-anak pelajar boleh melihat dalam objek fizikal seperti kereta, buku dan lain-lain. Jenis yang kedua iaitu ilusi, iaitu dalam keadaan 2D yang hanya boleh dilihat sahaja tetapi tidak boleh dirasa seperti contoh hasilan lukisan dalam bentuk catatan, cetakan dan foto. Kewujudan bentuk di alam semula jadi seperti anak-anak biasa lihat seperti burung, bunga, buah durian dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk yang terdapat di alam semula jadi. Dan sekiranya kita lihat pada objek buatan manusia, anak-anak biasalah lihat dari bentuk rumah, kasut, jam tangan atau lain-lain bentuk. Dan ini adalah dipanggil bentuk objek yang dilakukan ataupun dibuatkan oleh manusia. Wujudan bentuk juga pada karya seni visual seperti anak-anak lihat bila diciptakan pasu dengan gabungan lukisan, catatan, ukiran, kraf dan sebagainya. Ia merupakan suatu bentuk dihasilkan melalui karya seni visual seperti gambar yang ada pada slide ini sekarang. Kemudian kita lihat kepada fungsi bentuk. Fungsi bentuk kita boleh lihat pada arca yang mana arca ini boleh dilihat dari pelbagai arah dan ia juga memberikan pengalaman yang estetik iaitu dalam bentuk 3D dan juga memberikan kesan yang realistik pada karya yang dicipta iaitu dalam bentuk 2D. Dan kita boleh tengok apabila kita gunakan bahan semula jadi seperti besi yang sebagainya itu dijadikan dalam rupa bentuk arca yang mana arca ini memberikan pengalaman estetik dan nilai yang lebih tinggi. Anak-anak juga biasa melihat apabila kita melukis ataupun membuat catatan sebiji buah 2-3 biji buah apple sebagaimana dalam slide. Karya 2D yang dihasilkan akan memberikan karya yang bentuk realistik kerana kita menggunakan kesan cahaya bayang. Ini menjadikan gambaran seolah-olah ilusi tadi betul-betul rupa yang sebenar. Dan apabila kita lihat bentuk di sini, teknik penghasilan bentuk konkret selalunya dibuat melalui ukiran, anyaman ataupun dibuat bentuk konkret ni melalui lipatan ataupun luakan yang biasa anak-anak pelajari di sekolah rendah dulu menggunakan sabung, membuang bentuk sabung yang tidak dikendaki, membentuk gambar contoh-contoh corak bunga. Itu menggambarkan produk sabung yang kita tidak kendaki kita keluarkan. Akhirnya menghasilkan bentuk yang cantik. Teknik penghasilan dalam bentuk ilusi juga biasanya kita lihat pada gurisan bagaimana dalam slide ini ataupun dalam lukisan ataupun penghasilan collage atau juga di dalam tong warna bagaimana gambar slide sini sampan dibentuk
dengan tone warna menghasilkan bentuk sampan seolah-olah berada di atas permukaan air. Okey, jadi bila kita lihat tadi, itu adalah di antara apa yang anak-anak pelajari melalui bentuk dan hasil daripada kefahaman anak-anak berdasarkan yang cikgu bagi penerangan. Cikgu mohon anak-anak melaksanakan tugasan dalam bentuk objektif dan di sini ada 10 soalan objektif. Jadi cikgu mohon anak-anak memberikan jawapan kepada cikgu. Jadi sebelum menjawab tugasan untuk soalan objektif ini, anak-anak perlu fahami apa yang cikgu bincangkan di awal slide tadi. Dan tugasan yang kedua, cikgu mohon anak-anak melaksanakan dalam projek craft, iaitu projek craft ini adalah untuk menghasilkan bentuk sebagaimana langkah-langkah daripada nombor 1 sehinggalah nombor 13 menghasilkan bentuk yang dikehendaki. Jadi bentuk-bentuk ini apabila anak siap menghasilkan tugasan, cikgu mohon anak-anak jangan lupa maklum kepada cikgu untuk cikgu buat semakan dan memasukkan hasilan kerja anak-anak pelajar semua di dalam tugasan PBD untuk template kendiri anak-anak pelajar semua. Jadi cikgu harap anak-anak semua faham tajuk hari ini dan kita jumpa lagi untuk minggu hadapan untuk tajuk yang seterusnya. Jadi akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.